Jangan kita rasa kagum dengan diri sendiri. Kita diajar supaya sebut hadza min fadlillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nabil Syudi bin Lee dari ISM Dakwah SEM 8 Uniza. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit perkongsi ilmu yang bertajuk Quality versus Quantity. Tajuk ini adalah berkenaan keutamaan aspek ketekunan dan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali kita terlepas pandang. Kalau kita lihat pada masa kini, majoriti manusia melebihkan kuantiti berbanding kualiti. Ramai yang tersilap dalam hal ini, sehingga bagi mereka kuantiti ini lebih penting, sehingga kualiti terabai. Sepatutnya kita menitik beratkan aspek kualiti juga, bukan semata-mata kuantiti. Kalau kita lihat umat Islam dalam dunia pada masa kini ramai, sangat ramai. Tapi berapa ramai yang berkualiti? Kita lihat umat Islam pada hari ini tidak sama seperti umat Islam ketika zaman Rasulullah SAW. Sebab itu Barat tidak lagi gentar kepada kita umat Islam. Sebab apa? Sebab umat Islam yang kita ada ini tidak sekualiti dengan umat Islam yang ada ketika zaman mula-mula Islam dibangkitkan. Lihat sahaja kepada anak-anak muda sekarang ini. Mudah sangat terpengaruh dengan anasir-anasir luar. Pemuda yang ada sekarang ini tidak seperti Saidina Ali, tidak juga seperti Sultan Muhammad Al-Fatih yang meletakkan Islam tinggi di dalam hati mereka. Sebut pasal kualiti, kita lihat saja kepada kisah Perang Badar, yang mana jumlah tentera Islam yang bertempur dengan tentera musyrikin yang bilangnya sebanyak 10,000. Sedangkan jumlah tentera Islam ketika itu hanya 313 orang sahaja. Kalau ikut logik akal, kita mesti akan kata yang banyak akan menang. Tapi ketika itu kekuatan iman mereka percaya bahawa Allah akan membantu, dan kualiti ukhrawi mereka kekuatannya melampaui 10,000 orang. Maka ini adalah contoh yang jelas menunjukkan keutamaan kualiti berbanding kuantiti. Begitu juga dalam melakukan sesuatu amalan. Kita perlu cari dua keutamaan, iaitu ketekunan dan kesungguhan dalam membuat sesuatu amal itu. Sebagai contoh, kita semua solat. Tapi yang membezakan kita dengan orang lain dalam solat tersebut hanya ketekunan dan kesungguhan kita dalam melakukan solat. Jika kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga banyak berfirman tentang keutamaan kualiti berbanding kuantiti ini, iaitu menyuruh kita melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin, bukan dengan banyak. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa, sedang arasnya berada di atas air. Ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan demi sesungguhnya jika engkau, wahai Muhammad, berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata, ini tidak lain hanyalah seperti sihir yang nyata, tipuannya. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang bermaksud, dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Jika kita lihat dalam kedua-dua ayat ini, Allah menggunakan perkataan ahsanu atau kata dasarnya hasan, yang bermakna baik, iaitu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kenapa Allah tidak menggunakan asaru yang kata dasarnya kasara, yang bermakna banyak? Kenapa tidak ditekankan amal yang banyak? Di sini ulama menerangkan hikmahnya adalah bagaimana keutamaan kualiti itu lebih berbanding kuantiti amalan yang bakal dipersembahkan kepada Allah SWT. Allah menilai sejauh mana kualiti ibadah yang kita lakukan. Maka janganlah kita terpedaya dan bangga dengan bilangan amalan yang telah kita buat. Kerana berapa banyakkah amalan yang ditolak
tak dapat pahala oleh kerana tidak mencukupi syarat penerimaan amalan. Sedangkan kita tidak tahu oleh kerana jahil ilmu agama. Apa erti kita banyak mendirikan solat, banyak berpuasa, banyak bersedekah dan banyak pergi haji, jika semua ibadat ini dikerjakan tanpa ada kualiti, tidak bagus. Mendirikan solat 5 waktu tapi tak khusyuk, menunaikan haji tapi tidak boleh haji yang mabrur, rajin berpuasa tetapi sekadar puasa semata-mata, tidak makan atau tidak minum. Semoga Allah menerima amal ibadat kita semua, insya-Allah. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar yang bermaksud, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang kepadamu azab dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Di sini Allah menyuruh kita ikut yang terbaik. Ulama menjelaskan yang terbaik itu adalah mengikuti apa yang telah disampaikan Nabi dengan bersungguh-sungguh. Ini menunjukkan apabila hendak melakukan sesuatu amal, maka hendaklah kita lakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Fudail bin Iyas menjelaskan bahawa yang terbaik itu ada 3 perkara, iaitu pertama, niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Yang kedua, mengikuti apa yang paling tepat dengan ajaran atau sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, mengerjakan amal dengan bersungguh, dengan penuh ketekunan. Maka apabila cukup 3 perkara ini, seseorang itu akan mencapai darjah ihsan. Begitu juga dalam melakukan dakwah kepada manusia. Kita perlu mengutamakan cara atau kaedah yang terbaik dalam melakukan dakwah supaya ia membolehkan matlamat utama, iaitu menegakkan syariat, berjaya dilaksanakan. Amatlah rugi jika kita hanya fokus melakukan pelbagai jenis dakwah dengan banyak, akan tetapi tidak menggunakan cara yang betul, tidak menggunakan kaedah yang betul yang sepatutnya kita gunakan semasa berdakwah. Sebagai contoh, Al-Quran telah mengajarkan kita apabila kita berdepan dengan musuh Islam, kita kena berdebat atau berdialog dengan baik. Allah berfirman dalam surah An-Nahl yang bermaksud, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Semasa berdakwah ni, kita perlu menarik minat mad'u untuk mengetahui lebih lanjut tentang Islam dan keindahan Islam, sekaligus membenarkan kebenaran Islam, yakni Islam adalah agama yang benar. Maka cara yang terbaik ialah jangan melakukan perkara yang boleh memburukkan imej Islam itu kepada orang bukan Islam, sebagaimana menghina atau mengherdik agama-agama lain. Allah berfirman dalam surah Al-An'am yang bermaksud, dan janganlah kamu mencela sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, kerana nanti mereka akan mencela Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Rasulullah SAW juga pernah menunjukkan dalam hadis baginda bahawa kualiti itu lebih utama berbanding kuantiti. Diriwayatkan daripada Abu Umamah, ia berkata, disebutkan kepada Rasulullah SAW tentang 2 orang, iaitu seorang ahli ibadah dan seorang ahli ilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah itu adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Setelah itu baginda melanjutkan, sesungguhnya Allah, para malaikat, para penduduk langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya, dan para ikan mendoakan pengajar kebaikan pada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini juga diperkuat oleh beberapa hadis lainnya seperti hadis Rasulullah SAW yang menyebut 2 rakaat
salat orang yang berilmu itu adalah lebih baik daripada 1000 rakaat salat orang jahil. Dan ada disebut dalam hadis lain yang menyebut bahawa tidurnya seorang berilmu itu nilainya lebih baik daripada salat orang jahil. Hal ini menunjukkan bahawa kualiti yang ada pada orang alim itu lebih utama berbanding kuantiti ahli ibadah. Sehingga kan perbezaan antara mereka diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti perbezaan cahaya bulan purnama dengan bintang-bintang di langit. Kesimpulannya, kita hendaklah memperbaiki ibadah kita kepada Allah SWT dengan melakukan sebaik mungkin, iaitu dengan penuh ketekunan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Walaupun kualiti ibadah ini lebih utama, namun ia tidaklah menjadikan amalan yang dibuat dengan kuantiti yang banyak itu sia-sia. Akan tetapi alangkah baiknya jika kuantiti yang banyak itu adalah amal yang berkualiti dan dilakukan dengan penuh ihsan. Sekian sahaja daripada saya. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.